Ada nak tanya pasal DLC. DLC. Okay, DLC selalu diikat dengan sosialis kan, macam mana konsep DLC dalam capital bila dia berniaga dengan rakyat? Macam mana konsep GLC? Dia berniaga dalam macam tidak ada free market. Ya. Dan sepatutnya dalam satu sistem yang free market tidak ada GLC. It is not the business of government to be in business. Jadi peranan kerajaan, saya dirilah senang. Jadi peranan kerajaan ialah untuk regulate the market. Peranan kerajaan ialah untuk regulate supaya ada competition di antara bisnes-bisnes dalam negara, bukannya untuk menjalankan perniagaan. So, bila kerajaan menjalankan perniagaan, ini yang wujud kebincangan. Sebab nanti dia letak orang politik jadi ahli lembaga pengarah. Dia letak orang politik untuk jadi pekerja. Dia letak orang politik, dasar-dasar dalam company itu dipengaruhi oleh dasar politik. Dan seterusnya, dia akan bawa company itu ke arah mementingkan kemenangan dia. So itu yang berlaku all this grey dealings dalam political financing. Sebab ada banyak mixture antara kerajaan, parti politik dan juga perniagaan. Sepatutnya tidak berlaku itu. Jadi dalam free market sepatutnya tak ada DLC. Okey, kalau tak ada DLC, macam mana kerajaan itu dapat duit? Adakah semata-mata cukai sahaja ataupun ada cara lain untuk dapat duit? Well, strictly speaking, if you ask me, then it should be cukai. Cukai sahaja. Cukai sahaja. Yes. Dan itu akan macam mana? Cukai itu tinggi. No. Dan itu akan menyebabkan kerajaan jadi terhad. Ni datang lambat tadi ni. Jadi bila tak ada duit, maka kerajaan akan jadi terhad. Bidang kerja dia tak boleh banyak sebab tak ada duit nak buat. So, okey, sebut saya cukai. Golongan libertarian secara umumnya lebih yakin dengan konsep cukai yang rendah. Cukai ni saya dah sebut sebelum ni, jadi siapa yang dah pernah dengar minta maaf, saya ulang lagi sekali. Kalau kita pergi kat mesin ATM, ambil duit bawa keluar, kita ni jumlah dapat gaji kan. Kita bawa keluar 1,000. Tiba-tiba datang Tarmizi, katalah saya pergi kat sebelah kat ATM, saya withdraw 1,000. Datang Tarmizi duduk kat sebelah saya, kata pegang pisau. 1,000 tu bagi kat saya RM200. Dia kata, bukan saya lah, kalau pencuri dia kata aku. So dia kata bagi kat aku RM200. Okey. So dalam bahasa biasa kita akan panggil Tarmizi sebagai perompak. Tapi dalam apa yang berlaku dalam negara ialah apabila kita dapat gaji RM1,000, dia datang juga, dia kata juga bagi aku 20% sekarang. Kalau tidak, dia adalah dia buat apa-apa, masuk penjara ke apa ke, sebab nama dia sekarang daripada perompak dah jadi pegawai lembaga hasil dalam negeri. Jadi konsepnya sama. Konsepnya sama. It is still paksaan. Duit diambil daripada orang yang earn the money melalui paksaan, coercion. Tetapi bezanya ialah dalam konsep cukai, paksaan tersebut dihalalkan oleh satu akta yang diluluskan dalam parlimen. Jadi perbezaan antara rompakan dan percukaian ialah ada satu akta yang menghalalkan percukaian yang diluluskan oleh ahli politik di parlimen. Kalau tidak, confirm dianggap sebagai pencuri. Sebab tak ada beza. Can you think of any other term untuk kita panggil orang yang ambil duit kita secara paksa? Ada dua je, sama ada pencuri atau pegawai cukai. Apa ni? Betul. Itu kira cukai. So, jadi konsep cukai adalah paksaan. Disebabkan paksaan, ingat tadi saya sebut bahawa dalam fahaman libertarian yang paling penting adalah morality, akhlak. Kita tak boleh paksa orang buat. Disebabkan cukai ini adalah satu paksaan, maka golongan libertarian cukai kena serendah yang mungkin. Jadi kerajaan ada peranan. Kerajaan ada peranan, contohnya tentera, polis, kehakiman, nak enforce kontrak dan sebagainya, enforce undang-undang. So kena ada lah, kena ada hakim, ada pendakwa, ada sistem judiciary, ada polis, ada tentera dan sebagainya. So ini memerlukan duit. Jadi untuk dapat duit itu kena ada cukai. Dan yang saya tak minat ialah bila ada sumber-sumber lain selain daripada cukai yang menyebabkan accountability kerajaan kepada rakyat semakin berkurangnya. Dia
term yang biasa dia sebut ialah, ataupun frasa yang biasa dia guna ialah no representation without taxation. Jadi kalau tak bayar bila tak bayar cukai, bila tak bayar cukai, then you don't have the government does not have the accountability. Dia macam mana nak sebut kalau sekiranya saya tak ambil duit daripada tuan-tuan semua, okay, then I don't feel accountable to you. I don't feel that I need to represent you. Nampak kan? Memerlukan. So because you are not paying your taxes to me, you're not paying me, I don't feel the need to represent you. Tetapi if you pay the taxes to fund me, then I have to represent you. So suatu term yang biasa disebut di negara barat ialah there is no representation without taxation. Jadi kalau sekiranya yang masalah dalam Malaysia ni ialah rakyat tak rasa bahawa duit yang dibelanjakan itu adalah duit dia. Sebab memang bukan duit dia pun. Sebab cukai tak bayar, yang kita bayar kita tak sedar kadang-kadang ni, bayar sales and services tax. Dia cat sikit. Yang kita tengok ialah income tax. Income tax ni memang terasa. Sebab banyak dia ambil. Jadi bila kita tak rasa bahawa kerajaan ambil duit kita pun tak minta dia accountable sangat. Nampak kan? Dia belanja ikut suka hati dia. Sebab kita rasa jauh. Tapi cuba kalau kita rasa bahawa dia belanja tu duit kita, ada impact kepada kita. Lagi banyak dia belanja, lagi banyak kita kena bayar dia. Masa tu baru kita tuntut accountability daripada kerajaan. Dan sebab itulah juga saya tak suka kalau, saya personally saya tak suka kalau kerajaan ada perniagaan, ada sumber pendapatan lain. Sebab dengan adanya pendapatan lain, dia boleh hilangkan rasa accountability dia kepada rakyat. Sebab itulah juga saya suka bila GST dia perkenalkan. Sebab semua orang akan bayar. Lagi orang bayar, lagi orang demand accountability. Betul harga akan naik, but that is the price that we have to pay to create a more accountable government. So nampak sekarang ni pun orang belum bayar lagi, GST tak mula lagi. Tapi belum mula lagi pun orang dah minta kerajaan kata, ni belanja ni macam mana ni? Cuba bayang kalau betul-betul kita bayar. So saya lebih suka bila semua orang bayar cukai. Tapi kena rendah lah. Kena rendah. So that there will be more accountability. Okay. Ideologi maksudnya pegangan hidup. Itu iman yang dia lah. Jadi kita betul kata iman yang dia, kita mempercayai benda ini boleh dilakukan. Tapi bila saya mendengar tadi, saya rasa idea ni adalah idea yang patut ditolak 100%. Sebab apa? Bila kalau kita tengok konsep-konsep dia, pertama biasanya itu adalah kedaulatan program di mana kita tertakluk perlembagaan kepada lingkungan tadi. Kedua, kita ada cakap pasal mengenai kebebasan individu dan didatangkan dengan tanggungjawab. Tapi saya rasa ini ada satu masalah. Sebabnya kita beri kebebasan, tapi individu tu dia sebenarnya tak datang dengan tanggungjawab. Kemudiannya ada juga dengan kerajaan tempat. Kalau kita tengok dalam konsep agama Islam, saya rasa saya tak ada konsep kerajaan terhad ni. Maksud dia bila individu tu membuat satu kebebasan, kadang-kadang dia buat hal diri dia sendiri. Sedangkan dalam konsep agama Islam tidak ada maksud hanya tukar. Tidak mungkin satu kebebasan individu tu boleh dilakukan secara 100%. Contohnya saya nak pergi keluar tu dan kat Negeri Bugil. Boleh ke saya buat begitu? Bagi saya itu adalah kebebasan individu. Kan? Tapi dalam kerangka agama, kita tidak menggunakan perkara ini. Okay, saya nak stop sekejap. Contoh tadi. It's a very interesting example. Kalau nak keluar dengan bugil boleh ke tidak? Saya minta janganlah mula. Sekarang
dia I think the reason why kita tak keluar dan berbogil ialah sebab kita rasa kita tak nak buat benda tu. Betul kan? Adakah kita tak berbogil sebab ada undang menghalang bogil atau memang dia tak nak bogil? Sekarang tak bogil sebab apa? Sebab saya beriman, maksudnya saya Yes, exactly. bukan manner kita. Tetapi Bukan- orang ni bukan bukan ada kita. Yes, exactly. So that is my point. Adalah lebih baik untuk tidak berbogil kerana kita tak mau berbogil daripada tidak berbogil kerana ada penguatkuasa di BKL yang akan datang kalau kita berbogil. Macam mana boleh masuk ujian bogil tu? Ini filosofi tidak bagus. Okey. Ya. Katakanlah. Tapi nampak tak apa saya sebut? Saya tahu benda tu. Tapi So my point is, from a liberal point of view, dia menggalakkan kita untuk buat sesuatu atau tidak buat sesuatu berdasarkan kefahaman dan keyakinan kita bahawa itulah yang sepatutnya kita buat. So bagi saya, the liberal perspective will make you a sincere Muslim rather than a Muslim rather than an individual who is forced to behave as if you are a Muslim. Nampak ke? Boleh faham kan? Dia dasar kerajaan sekarang apa? MBI memartabatkan bahasa Melayu memperkasa bahasa Inggeris. So campur bahasa Inggeris sikit lah. So the liberal perspective will actually allow you to be more sincere in your daily life instead of acting as if you are fulfilling your obligations. So itu saya tak boleh nak subscribe point. Sebab kan kalaulah kita ni maksud dia kita tiada rumah perasaan, kita terpaksa bergantung harap kepada keimanan seorang tu 100%. Kan? Bagi saya ni ada problem. Adanya semua perasaan itu jadi dia menghalang orang itu daripada melakukan kemungkaran yang besar. bagi saya contoh Katakanlah yang bukan bogil. saya kata yang mungkin ini sebab ada isu antara Aldi dan Dizil. Okey. Kelakuan dia itu bukan kelakuan yang kita tak sering. Bukan satu kelakuan yang baik. Tapi kalau konsep kalau kita subscribe ke konsep liberal ni, dia dah kebiasaan hidup. Yes, okay. That is again another interesting point. Dia yang berpegang bahawa adalah tidak boleh untuk kita berbogil. Contoh ni kalau masuk YouTube habis lah. Yang berpegang dengan pandangan bahawa sama nama bukan dia yang bogil dalam YouTube. Alvin dan Vivian. You see, dia bukan Muslim. Sebab dia bukan Muslim. Jadi value system dia berbeza. Jadi apa hak kita untuk impose kita punya value system kepada orang yang tak percaya dengan value system kita? Kalau kita kata disebabkan dia duduk di Malaysia, maka dia kena berpegang dengan budaya kita yang menolak beberapa perkara tertentu. Adakah apabila kita pergi ke negara yang bukan Islam, kita boleh terima kalau dia paksa kita ikut cara hidup dia? Kenapa kita nak pegang perspektif itu sedangkan ini adalah negara kita? Okey. Saya rasa macam ni, nak komen sikit lah. Rasa dalam negara dia, asas antara dia adalah undang-undang empat yang lebih penting lah kan. Jadi dia bebas tetapi dikawal dengan tanggungjawab. Okay. Tanggungjawab itu mungkin kita kena clearkan lagi. Antaranya adalah jangan menafikan hak kebebasan orang lain. Kan? Benda ni Hayat ada tulis dalam buku kan. Hayat ada tulis bila sebut kebebasan, mana pun dia tidak akan bebas sebebas-bebasnya. Sebab kalau dia bebas sebebas-bebasnya, maka aku boleh merompak orang kau. Itu sudah tidak bebas sebab kau menafikan kebebasan orang lain kan. Makanya diikat satu benda namanya kedaulatan menolak. Okey. Anda rasa dalam bab agama, yang pertamanya mungkin kita akan katakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu adalah undang-undang yang mengawal kebebasan itu. Satu kan?
Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu adalah mengawal perluasan tersebut. Cuma bila kalau kita baca dalam Qur'ani dalam Fatwa Ma'asarah yang dikatakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu pun perlu diperjelaskan balik. Sebab Amar Ma'ruf Nahi Munkar ni berlaku dalam perkara majma' alaih, boleh diijma'kan. Benda yang mukhtalafun alaih, benda yang diikhtilafkan, tidak dikategorikan sebagai amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ada menarik bila kita macam bila masa itu melibatkan dengan budaya tau. Sebab kita dekat Malaysia, kita bukan cerita bab hukum sahaja, tapi ada satu part yang kita bincang adalah budaya. Jadi macam mana kita nak relatekan di antara budaya dan agama itu apabila diundang-undangkan. Jadi ya liberal, tapi liberal yang diikat dengan tanggungjawab namanya undang-undang. Dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu adalah yang menafikan kebebasan sebebas-bebas itu atas nama undang tadi. So dia tolak kebebasan seperti Ada tak ada liberal pun macam tu. Dan liberal tidak mengatakan bebas nak buat apa-apa. You see, your freedom ends. No, your freedom ends when my personal space starts. So, dia contohnya yang contoh bertumbuk dan sebagainya. Your freedom to punch the air stops as soon as you reach my nose. Nampak kan? Kita boleh nak pergi tampar angin, tumbuk angin, tapi as soon as datang siapa-siapa duduk depan kita, tak boleh nak free-free tampar muka dia. So there are limits to your freedom. Dan sebab tu saya mulakan tadi dengan kedaulatan undang-undang. Undang-undang ni memang akan mengawal kebebasan. So ada peranan kerajaan, ada peranan undang-undang. Tapi saya rasa konsep yang ditimbulkan tadi mengenai mengawal sosio budaya sesebuah masyarakat, dia sebenarnya jauh lebih complicated daripada kata bahawa kita lah tuan di negara ini. It is not as easy as that. Sebab hujah tu akan bawa kepada siapa tak setuju pergi maghrib lah. Sebab ini negara kita. Sebab kalau kita di mana-mana negara, kita tertakluk pada undang-undang yang tertentu. Betul? Setuju? Tetapi bukan dari segi sosio budaya. Nampak? Bukan dari segi budaya. Negara-negara yang lebih maju, dia tidak mengawal our freedom to believe in Islam. Nampak? Cuba bayang kalau sekiranya datang sebuah negara, datang Malaysia, undang-undang ni ialah semua kena pakai produk, contoh. Ini contoh ekstrim. Undang-undangnya semua kena pakai produk sebab ini negara Malaysia, negara umat Islam. Apa kata kalau pergi Spain, undang-undangnya semua kena pakai bikini? Boleh terima? Atas argument bahawa mungkin ada yang seronok dulu lah, tapi tak boleh. So kita tak boleh terima sebab itu invading the personal space. So kita tak boleh nak buat seolah-olah mentadbir negara, mentadbir masyarakat sama dengan kita sembang sama kita. Kita duduk kat satu bilik, kita boleh kata lah, alamak, kau roommate aku janganlah nak bogel setiap hari. Boleh. Tapi bila datang ke sebuah negara, dia tak boleh nak kata semua orang tak boleh bogel pada bila-bila masa. Aku tak bogel lagi. Isu lain, isu macam lesbian, gay, LGBT lah. okey, ni satu lagi isu pasal sexuality. You see, again, kalau kita strictly speak from a liberal point of view, what you do in your personal life is your personal choice. Okay? Tetapi apabila seseorang memilih untuk ikut nilai-nilai yang dia percaya, maksudnya sebagai seorang Muslim, saya kata memang Islam kata bahawa tak boleh untuk jadi seorang gay atau lesbian. So liberal mengatakan you can believe in what you want to believe. You can do or not do things if you don't want to do it. So itu pandangan dia. Masalah yang dikatakan sekarang ialah liberal yang selalu dituduh ialah liberal menggalakkan lesbian lagi. Bila pula jadi macam tu? Sebab kita tak bagi keuntungan kat situ. Kalau kita Ya. bagi tak kebebasan Tak, Syekh macam ni lah. If you go to US ke UK ke Germany ke, bukan 100% orang gay dan lesbian. sebab itu kita tak nak berlaku kat negara kita. Tak berlaku pun. Sebab maksud dia kalau macam kita pergi negara tadi apa Abang Wajib kata macam negara-negara macam UK, US sebagainya. Saya rasa dia tidak macam. Tapi kita banyak
Okay, let me turn the question the other way around. Ni orang lain tak nak join ya. let me turn the question the other way around. How do you know that everybody in this room is not lesbian or gay? How do you know that? How do I know that you are not an homosexual? Kita tak, itu maksudnya itu kita tidak boleh, maksudnya kita tak boleh nak pukul seorang tu berdasarkan penampilan dan sebagainya. Tapi kita bukannya membagi ruang untuk mereka melakukan benda itu. Okay, fine. So jangan bagi ruang lah. Tak ada masalah. So kalau kita tak boleh bagi ruang, kita perlukan penguasaan. Okay, saya faham. Okay, so maksudnya kena ada undang-undang lah untuk menghalang. Okay, nah sekarang ni tak ada undang-undang kan? Ada undang-undang? Ada undang-undang syariah lah basically. Tapi for the non-Muslim, tak ada undang-undang. Betul kan? Ada kan? Oh yes, unnatural sexual acts. Yes, betul. Okay. So saya nak bagi contoh negara yang tak ada undang-undang. So Malaysia mungkin tak boleh sebab kita ada. So dalam negara yang tak ada undang-undang mengawal, tidak ada bukti mengatakan bahawa semua jadi gay belaka. Itu saya tak nafikan lah. Yes. So bukankah itu lebih baik? Yang mana orang tak jadi gay sebab dia yakin bahawa jadi gay itu bukan cara hidup dia. Saya setuju benda tu, dia yakin hidup dia tak jadi gay, tetapi mesti ada sekatan daripada benda itu. Apa? Maksudnya ruangan tu buka untuk dia jadi gay. Fine. Saya rasa macam ni lah. Dia perbincangan ni dia takkan habis lah. Sebab we start from very different perspective. Saya punya perspektif ialah unless you openly commit a homosexual act, I have no reason to accuse that you are gay. But you seem to be starting from the point of view that melainkan ada undang-undang yang menghalang saya confirm gay. So that is a very different perspective dan saya rasa saya prefer untuk pegang dengan sikap sangka baik daripada bermula dengan su'uzwan. So I think there is no way to find a common point of view. Bila kita bermula dari saya kata saya sangka baik, you want to start from a skeptical point of view, that's saya rasa debate tu tak habis lah. So rasanya elok kita stop kat situ topik ni dan kita accept bahawa the liberal principle is it's okay to will let us agree to disagree on this. Right. Liberal. Okay, so nampak memang tak habis. Sebab bila kita mula dengan different starting points, and I have been saying right from the beginning bahawa saya prefer untuk berpegang dengan pandangan bahawa I think of you as a positive human being first. So kalau saya start kat situ dan you come from a different perspective, dia memang tak boleh jumpa, tak boleh silang lah dengan point of view dia. Okay, boleh ya? Okay, ada soalan lain? Ada. Pasal isu pendidikan, Isu pendidikan. Ingat nama saya Su Pendidikan. kan baru banyak ideas, keluarkan banyak artikel pasal decentralization of education kan. Jadi nak minta pencerahan tentang public and private partnership in our education system. Memang dia sokong lah. Ini Memang suka lah. soalan yang tidak dijangka. Bagi saya peranan kerajaan, kita start from beginning. Bila bercakap mengenai education, pandangan saya ialah pendidikan adalah ultimately tanggungjawab ibu bapa untuk bagi kepada anak. Dan disebabkan dia tanggungjawab ibu bapa, maka ibu bapa perlu ada kebebasan untuk pilih cara pendidikan yang terbaik untuk anak dia. Kalau sekiranya saya rasa bahawa anak saya yang umur boleh masuk tadika paling sesuai untuk pergi ke pasti pasti, maka saya sepatutnya ada kebebasan untuk hantar anak saya pergi pasti. Kemudian kalau dia nak masuk sekolah, pergi ke saya nak dia masuk pada Tadika. sekolah agama ke, sekolah Cina ke, sekolah Tamil ke, apa-apa ke, maka saya patut ada kebebasan untuk hantar anak saya ke sekolah tu. And so on and so forth lah. Dan saya tidak bersetuju apabila ada orang yang tak pernah jumpa anak saya tiba-tiba kata bahawa di sekolah dia kena masuk sekolah jenis macam ni,
dia kena belajar subjek ni dalam bahasa ni, dia kena belajar topik ni untuk 40 minit, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Padahal dia jumpa anak saya pun tak pernah. Sebab itu tanggungjawab saya. Dan yang paling saya tak setuju ialah apabila ibu bapa menganggap sekolah seolah-olah tempat untuk buang anak temporarily. Jadi dia hantar anak pukul 7 pagi, pukul 2 tu baru dia jadi mak atau bapak balik. Okay, sementara tu dia tak ada, anak aku kat sekolah, bukan kerja aku lah, cikgu punya kerja. So itu saya amat tidak bersetuju konsep tu. Untuk melaksanakan, untuk memastikan bahawa anak saya boleh dapat pendidikan, dalam keadaan saya rasa saya lebih kenal dia daripada mana-mana pegawai di Putrajaya, maka amat penting untuk saya boleh terlibat sama dalam proses menentukan pendidikan yang dia dapat. Dan untuk memastikan saya terlibat sama dalam proses pendidikan itu, biasanya yang lebih baik ialah konsep sekolah yang tidak dikongkong oleh pentadbiran yang berpusat. Nampak kan? Sebab as soon as you get involved with a centralized system, then parents biasanya tak ada hak untuk masuk campur tak. Dan yang lebih penting sekali, the student himself or herself dah seolah-olah tak ada hak dah, sebab orang lain yang uruskan pendidikan dia. Tak payah pergi jauh lah, universiti. Universiti mana sekarang? USIM. Okay. USIM yang kes bahasa Inggeris tu USIM? DI3. Betul? Okey. Ini contoh best. Di USIM ada satu krisis sikit sekarang tu kan, DI3 kan? Tempoh DI3, semua student wajib ambil. DI3, betul kan? Semua student wajib ambil. So atas pandangan bahawa semua student patut belajar bahasa Inggeris, maka diwajibkan untuk ambil subjek bahasa Inggeris, dan itu masuk dalam CGPA. Betul? Cik saya pun tahu. Sedangkan student masuk situ tak mestinya nak belajar bahasa Inggeris. Apabila hak individu sebagai pelajar dirampas oleh orang lain yang rasa bahawa dia lebih tahu apa yang student patut belajar, maka jadilah kes macam ni. Dan orang ni dia tak rasa, orang yang buat dasar di universiti tu, tak boleh masuk USIM lah saya jawab ni. Okay. Orang yang buat dasar di universiti tu, dia tak ada rasa kebertanggungjawapan kepada student. Sebab dia punya income tidak bergantung pada pandangan student. Dia punya income tidak bergantung kepada yuran yang student bayar, sebab student tak payah bayar. Dia report siapa? Dia report pada pegawai di Putrajaya. Jadi kalau Putrajaya kata buat bahasa Inggeris, dia akan kata buat bahasa Inggeris, buat biar juga. Dia tak peduli apa student kata. Kalau tak setuju, pergi tempat lain. So when the policy making process is detached from the actual person who is learning, then you get situation yang ada kat Malaysia sekarang. Sebab itulah bagi saya lebih baik kalau sekiranya sistem pendidikan di Malaysia lebih terbuka kepada penglibatan sektor swasta. Sekira swasta ni maksudnya bukan kerajaan secara umumnya. Hari tu di wacana Sinar Harian gitu, saya kata swasta ialah apa-apa yang bukan kerajaan. Tapi Tan Sri Ali Hashim tak bersetuju dengan pandangan saya. Dia kata yang wakaf korporat bukan swasta, tapi ini perdebatan lain lah. So kalau kita anggap bahawa swasta ni adalah apa-apa entiti yang bukan kerajaan, maka bagi saya yang membolehkan pelajar dan ibu bapa mereka lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran adalah sistem yang lebih berteraskan pelibatan sektor swasta. Sebab lebih banyak accountability. Remember, no representation without taxation, and it is applicable everywhere. If you do not pay, no sorry, the other way around. If I do not receive money from you, I do not feel obliged to fulfill your request. I will entertain my paymaster. Dan profesor ke, ustaz ke, apa ke, dia entertain siapa yang bayar dia dulu. Jadi so untuk membolehkan individu pelajar yang pun lebih terlibat, bagi saya adalah lebih baik kalau swasta lebih boleh terlibat dalam menjalankan pembelajaran dan pendidikan di Malaysia. Datang masalah bagaimana kalau orang tak mampu bayar yuran. So saya dah sebut tadi bahawa adalah tanggungjawab kita kalau nampak orang yang memerlukan, yang
patut membantu ialah sesama kita. Jadi orang yang dalam satu suasana yang mana kerajaan tidak membiayai pendidikan, maka saya pasti akan ada orang-orang yang bermurah hati yang akan kata dia nak tolong orang masuk universiti. Dia akan tolong orang masuk sekolah. The counter argument ialah betul ke orang boleh buat macam tu. So again, ini adalah perbezaan pandangan. So saya bermula dengan kalau dibagi peluang semua orang nak buat baik. Masalahnya sekarang tak ada ruang, susah untuk buat baik. Bagi saya kalau sekiranya dibagi peluang, ada ruang untuk bantu, untuk membolehkan bantuan disalurkan, maka akan ada orang yang menyalurkan bantuan untuk bantu orang masuk ke universiti, ke sekolah sebagainya untuk cover the cost. Tapi ada cara lain lah. Contohnya kalau sekiranya kita boleh kira kos untuk masuk universiti seorang student, masuk sekolah seorang student berapa ringgit. Katalah nak senang kira, government bayar RM10,000 seorang setahun. So untuk menggalakkan sektor swasta masuk, what they can do is dia bagi satu surat kata dengan ini perakui bahawa sekian binti sekian, kalau dia bagi surat ni dekat pihak tuan, maka kerajaan akan bagi RM10,000. So the money is then yours to give to a provider of education of your choice. Dengan duit tu boleh pergi mana-mana nak. Jadi akan ada kebertanggungjawaban daripada pihak pentadbir sekolah atau universiti kepada orang yang bayar, still swasta. So again, this is the concept of accountability. Bagi saya, sektor swasta lebih membolehkan accountability berlaku. Dan untuk memastikan accountability ini, tidak semestinya student kena bayar yuran. Ada cara untuk kita create mechanism yang mana education is still free at the point of use, dengan cara memastikan funding itu datang kepada student. So kalau sekiranya kerajaan nak fund the education system, the government should fund students, not fund schools or universities. Nampak ke? Dia ada beza. So duit bagi kepada student, bukan bagi kepada universiti ataupun sekolah, which is a very different concept. Boleh kan? Ya, sikit. Saya tanya berkaitan dengan kapitalis kan. Kapitalis yang saya faham tadi itu maksudnya kita menggalakkan persaingan. Ya. Maksudnya pro market berbanding dengan pro business. Jadi macam mana sistem liberal, sistem kapitalis itu sendiri nak menjaga daripada sudut monopoli, supaya kalau dalam sistem ni benda boleh lebih duit. Jadi mana-mana yang big player dia boleh bagi harga yang paling rendah dan produk yang paling terbaik. Maksudnya daripada sudut consumer dia akan dapat yang terbaik. Tapi bagaimana pula hak-hak pedagang-pedagang kecil yang lain? Contoh kita tengok IKEA lah kan. IKEA dia buka sebesar-besar dan semurah. So bagaimana hak-hak yang kedai-kedai orang yang kecil-kecil tu, jadi macam mana sistem kapitalis tu nak mengawal monopoli yang mungkin berlaku? Okey. Sistem kapitalisme berbeza dengan kapitalis. Kapitalis adalah pengamal dia. First kali, sistem kapitalisme satu sistem yang akan cuba sedaya upaya untuk mengurangkan monopoli dalam pasaran. Yang membolehkan berlakunya monopoli ialah apabila kapitalis ataupun golongan pemodal mula untuk exploit the system untuk dia kontrol segala-galanya. Jadi dalam contoh macam perdagangan lah, macam IKEA Indonesia tu, saya tak pasti betul ke tidak IKEA yang monopoli, sebab basically IKEA ni taklah mahal, taklah murah sangat pun. Saya nak pindah rumah ni, so saya kebetulan baru dalam minggu ni memang pergi survey kat mana baru buat kabinet dapur. So saya pergi check, sebenarnya IKEA taklah murah sangat. Kedai-kedai kat luar lagi murah dan kualitinya lagi bagus. So it is a matter of, some people prefer the branding IKEA, some people prefer untuk shop around. Saya tak ada duit kan, so pergi check sana sini mana yang paling murah. So tadi saya pergi kat Belakong ada satu murah, so lagi murah kedai IKEA, kualiti pun lagi bagus. So dengan adanya environment yang membolehkan kedai lain jual benda yang sama, saya rasa consumer ada choice. Yang membolehkan monopoli wujud. Dan monopoli ni kena faham, monopoli is not part of the free market system. Free market sepatutnya menghalang pada wujudnya monopoli. Monopoli ni dia banyak berlaku dalam bidang yang melibatkan kerajaan. Sebab kerajaan bagi kebenaran untuk berniaga. So
mobile phone line. Maxis, Celcom, Digi, apa lagi? U-Mobile, adalah 5-6 company kan, lebih kurang. Ini monopoli. Sebab kerajaan bagi license kepada beberapa orang untuk berniaga. Cuba bayang kalau sekiranya boleh ada Maulana punya phone line. Sebab senang nak dapat lesen untuk buat phone line. Kalau senang lah sebenarnya isu teknikal. Ini contoh ni bila nak apply betul-betul janganlah kata kita kena menuntut sebagai Maulana boleh buat phone line, tak boleh. Dia tak semudah tu. Tapi kalau sekiranya the government create a system yang membolehkan lebih banyak orang offer phone services, there will be less monopoly. Tapi dia buat peraturan macam-macam lah. Dia kata kena company Bumi Putra, dia kata kena ada technical knowledge, kena dapat permit, kena dapat lesen. So itu wujudkan monopoli. Dan sebenarnya monopoli yang paling besar kat mana-mana negara biasanya ialah dalam bidang pendidikan dan kesihatan. Kerajaan monopoli the provision of schools. Kerajaan monopoli the provision of universities. Kerajaan monopoli the provision of healthcare system, healthcare services melalui hospital. So ramai orang yang kata bahawa dia tak suka monopoli, tapi dia punya solution dia tak suka monopoli, maka kerajaan kena buat. Sedangkan kerajaan buat itulah monopoli juga. Nampak? What we want is a competitive environment untuk membolehkan ramai lagi orang buat. So if you are against monopoly, you should be against the government provision of services. Sebab itu monopoli. By definition, itulah monopoli. Kita kata kerajaan tak boleh untung. No, mana boleh kerajaan tak boleh untung? Kerajaan, dia untung ni jangan fikir dari segi duit je. Untung ni, dia undi pun untung je. Dapat power untung je. Dapat jadi menteri untung je. So, bila buat hospital, dia pergi buat perasmian. Ni, Pilihan Raya Kajang tak lama lagi. Tengoklah, hospital Kajang confirm akan dapat peruntukannya. Satu pun dah dapat. Tak dapat tak? Dapat. Nanti tengok sekolah Tamil lah, sekolah Cina lah, sekolah kebangsaan lah, masjid lah, confirm dapat peruntukan. Sebab dia punya keuntungan kerajaan bukannya duit saja. Keuntungan dia adalah kuasa. So, kalau kita betul-betul against monopoly, we should be looking at ni services yang betul-betul being monopolized. Kat Malaysia, sekolah kebangsaan, sekolah menengah, universiti, hospital, klinik-klinik desa. Inilah yang banyaknya. Kemudian tol, concession, jalan, buat jalan. Dan banyak lagi lah yang boleh nampak. So if you're against monopoly, it is the government that monopolize more than the private sector. Tapi private sector punya monopoli pun ada juga, dan itu pun tak boleh juga sepatutnya. Kena kontrol lah. So there is a need. So the government has a role. Sebab tu saya kata kerajaan terhad bukannya tak ada kerajaan. Peranan kerajaan is to regulate the market to ensure there is competition. Ya, habis dua ni. Kejap kita punya sesi ni akan habis pada 11.40. Kita ada berapa minit lagi? Lebih kurang dalam okey, setengah jam lagi. So 11.40 kita akan habis 11.40 kita habis, 11.45 tu kita kena clear kat sini lah. Jadi tempoh soalan tu minta jawab dekat dalam 11.40. Jadi siapa nak tanya soalan? Abang dulu, Ustaz. Okey. Nak tanya sistem kapitalis di kapitalisme dalam debt. Bila banyakkan negara dia adopt sistem kapitalisme ni, dia banyak involved dalam debt, and that's the point of starting of economic crisis. And sebab kebanyakan negara Anda tak bagi monopoli. satu lagi macam mana zaman kegemilangan Islam dulu, Kegemilangan. zaman Gelfa semua dulu, macam mana dia boleh dapat saya tak tahu dia pakai sistem kapitalis yang liberal ke dalam, macam mana dia boleh tak ada economic crisis masa tu. Akbar. So dia pakai sistem macam Okey, yang ni pendek je. Dia saya frankly saya jawab yang dua-dua isu tu saya bukan ahli sangat dalam bidang ni. So daripada saya mana-mana lagi elok saya tak jawab. So, saya memang tak tahu jawapan. So ya. So dua-dua ni bukan bidang saya. Sistem sejarah Islam dan juga the monetary system ni. Saya rasa yang lebih baik ialah the Islamic era. It is better. Dr. Masli datang. Ada satu sesi pada 26 ada sesi yang Dr. Masli. I think that will be the better person to answer.
satu lagi ialah mengenai debt system. Ada seorang namanya Dr. Carmelo Ferlito. Kalau Kita akan jemput dia. ada juga. Kita akan jemput dia. Dr. Carmelo Ferlito ni is an economist. So dia lebih sesuai untuk jawab. So itulah. So saya minta maaf, saya tak tahu lagi dok, saya mengaku tak tahu benda mana-mana. Wah. Saya tanya, jika liberal masjid boleh berdikari sendirinya tanpa ada kait agama di Islam, adakah dia boleh melahirkan masyarakat umur tanpa agama? Saya rasa sistem liberal membolehkan kita hidup dengan beragama. Maksudnya bergantungan lah. If you choose to have to believe in a religion, then the liberal system allows you to do that. The leftist system yang sosialis atau komunis, kebanyakannya menghalang kepercayaan pribadi. Contoh dalam negara-negara yang kiri ni, dia kontrol agama. So kalau pergi ke China ke mana-mana negara komunis ni, dia kontrol agama sebab agama ni ialah kepercayaan pribadi. Sistem yang menghalang kepercayaan pribadi ialah sistem yang kebanyakan kiri. Dan yang menarik ni ialah if you go to negara-negara yang sistemnya lebih berteraskan ideologi falsafah politik, what you will see is the liberals biasanya adalah orang yang beragama. Kalau pergi di sebelah mana, katalah US ataupun Germany ataupun UK sekalipun, yang percaya dengan sistem kanan kebanyakannya adalah orang yang beragama. So liberal membolehkan kita beragama. Saya tak dan bagi saya dengan kebolehan untuk kita percaya kepada agama dalam fahaman liberalism, you are free to live your life according to the Islamic way if you want. But the other side of the equation, kalau sekiranya kita nak beragama, biasanya tak boleh sebab negara kontrol apa yang boleh percaya, apa tak boleh percaya. So kita tak boleh nak kata adakah liberal, macam mana soalan, adakah liberal boleh bersendiri tanpa panduan agama? It depends on what type of liberal you are. If you want to be a liberal yang tak ada agama, ada juga orang yang baik tapi dia Hindu, dia Kristian, dia agama lain lah. Ada juga yang beragama Islam. So saya rasa dalam sekolah sebelah kanan ni, dia akan kata bahawa you can have religion if you want to. So sama ada dia boleh berdiri sendiri atau tidak, biasanya bagi saya, kalau tanya saya lebih selesa dengan kehidupan yang beragama. Dan sebagai seorang liberal, saya selesa dengan kehidupan yang lebih beragama. Faham ke? Saya rasa saya tak jawab sangat, saya tak jawab directly soalan tu. Anak rasa macam ni kot, macam ketak putih kan. Jadi kalau di liberal macam ketak putih, siapa nak warna-warna je lah. Siapa yang mewarnakan? Kalau orang Islam, diwarnakan dengan warna Islam. Kalau orang Kristian, diwarnakan dengan Kristian. Macam macam tu kot. Dia liberal ni yang kena faham, dia bukan maksudnya mesti boleh membawa kepada tidak ada agama. Sebab bila liberal ada kebebasan, maknanya orang ada kesedaran, dia akan bercakap tentang apa yang dia nak. Macam contoh kalau anda sebagai ustaz kan, atau awam agama kan, jadi anda akan bercakap agama, anda akan kempen agama kan. Bila kita kempen, di situ tu dia mewarnakan ketak putih tadi. Ketak putih ni diumpamakan sebagai liberal. Jadi atas kekuatan hujah, sebab tu pada anda lebih mempercayai bahawa dengan liberal itu boleh membawa kepada kemenangan Islam. Lebih menurut sebab iza ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, hancur kebatilan. Kebatilan pasti akan hancur. Jadi kebenaran tu pasti akan menang. Jadi macam mana nak bagi menang Islam tu? Perlu diwarnakan dengan hujah. Jadi dengan bentuk negara liberal itu, dia lebih dekat untuk nak membawa manusia ke Islam berbanding negara kiri. Sebab mereka ada usaha memaksa. Tak boleh, dia tak boleh, tapi sebab nanti akan sebab kerajaan aku. Macam itu. Jadi dan yang lebih malang ni adalah dalam kerangka beragama, ramai orang yang
mengatakan bahawa dia menggunakan kerangka agama. Tapi sebenarnya kerangka agama itu digunakan untuk make sure bahawa orang lain taat dan patuh kepada dia. Dan yang ni banyak. Dia agama ni amat senang untuk disalahgunakan. Saya ingat masa sekolah menengah dulu, antara iklan yang paling banyak keluar kat surat khabar adalah iklan orang pakai jubah, pakai serban, pakai handphone. Dia tukang urut je sebenarnya. Tapi dia dengan jubah dengan serban tu, dia kata akulah tukang urut yang paling alim kat muka bumi ni. So dia menggunakan agama untuk kepentingan dia. Dia untuk keluar sekarang benda yang pelik-pelik ni, dia apa, air sunnah lah, diet sunnah lah, apa, air mineral di 30 juzuk. Hasil daripada hujan turun kat busuk yang anak-anak yang makan Quran 22 juzuk lah. So benda-benda tak logik. Sebab agama ni senang disalahgunakan. Dan bila dilihat dia, bagi saya yang malangnya ialah apabila wujud golongan-golongan yang mempergunakan agama untuk kepentingan politik dia. Politik ni jangan diingat tani pilihan raya je, kuasa, kepentingan kuasa dia. Jadi dia kata inilah dia tafsiran agama yang benar. Mana-mana yang lain daripada itu adalah tidak benar, melainkan pandangan aku saja yang benar belaka. Yang lain liberal. So pandangan macam ni is a very dangerous opinion. Dia mengalahkan kepada taklid buta. Dan bila wujud taklid buta ni, maka wujudlah golongan pengikut yang tidak bertanya soalan. Tanya soalan sikit, ini dah tok guru kata macam ni lah. Habis cerita. So it is really dangerous, and this is why we need to learn. The responsibility to learn belongs to us. It's a burden on us yang kita kena fulfill. Okay, sorry. Boleh. Mengenai liberal ni saya pertama kali masuk dia punya pencerahan dia. Jadi maksud apa yang saya nampak perkataan liberal itu tidak sama dengan perkataan liberal itu sendiri, tapi soalan dia kemudian sekali. Dan idea-idea yang dikatakan pun pada saya nak kata masih jawab awangan, maksudnya masih pada teori. Dan saya probability untuk teori itu betul-betul jadi jika diamalkan pada perkiraan logik saya hanya mungkin tidak lebih daripada 30%. Dan 70% bila dilepaskan macam tu dia akan lebih mendatangkan kesan negatif. Tapi itu secara pandangan saya, secara pertama kali nampak. So saya tak boleh kata saya punya paling betul sebagaimana Wan Ji pula. Dah kena dah Ustaz. So soalan saya mengenai sebenarnya bagaimanakah sebenarnya model liberalism kita mana maksudnya model ni kita dapat daripada mana? Kalau contoh kita ambil daripada barat, kita ambil satu benda barat ni kita pun tahu macam mana barat. Betul, dia liberal, memang ada yang baik, tapi kita jangan pandang apa ni macam kita buta bahagian yang teruk macam LGBT dan sebagainya. Jadi tu soalan saya, bagaimana model ni diambil? Kalau daripada barat mungkin tak, saya tak saya negara barat sebagai model. So pada saya dia punya ekosistem cuaca kat sini dia tak boleh lepas. Ya, betul. Okay. So persoalan model ni adalah satu benda yang saya dah banyak kali orang tanya, so negara mana paling liberal? Dan jawapan saya ialah again, it is a spectrum. Ada negara lebih liberal pada negara lain, tapi negara yang kalau tanya saya mana satu negara yang itulah dia model yang kita kena ikut 100%, jawapan saya tak ada. You see, betul, liberalism is a theory. Dia konsep liberalism, falsafah liberalisme memang teori. Falsafah, teori lah. Dan sama macam kita kata kita percaya pada hari akhirat, teori tu. Kita percaya bahawa Allah wujud, teori tu. Nampak? Cuba bukti mana Allah. It is a theory. So dengan teori itulah kita
kita membentuk kehidupan kita dengan keyakinan kita bahawa bila kita buat sesuatu, kita buat tu sebab kita rasa kita nampak Allah. Kalau tak nampak Allah, Allah nampak kita. Teori. Tapi dengan keyakinan kita pada teori itu, maka kita lead an Islamic way of life. Dengan keyakinan kita pada teori itulah, bangun pagi tak ada pasal, pukul 5.30, pukul 6 masuk subuh semayang. Kalau tak semayang, siapa nampak? Tak ada siapa tahu. So, teori is important. Teori is important. Dengan teori itu, then you will start to define apa yang dimaksudkan sebagai model dalam sebuah negara, sebuah pentadbiran atau kehidupan secara umum. So kalau tanya saya negara mana boleh jadikan model, maka saya kata dekat Malaysia ada benda yang kita boleh ambil, dekat Mesir ada model yang kita boleh ambil, dekat US ada yang kita boleh ambil, dekat Jordan ada kita boleh ambil. Kita buka kitab sirah ada benda boleh ambil. Kita buka kitab political science ada benda kita boleh ambil. And the beauty of this is the liberal perspective says that I do not know what is best for you. And for that reason, you are free to explore life so that you find your own way. Bukannya saya kata inilah dia cara yang terbaik, maka saya beritahu sekarang ini dia benar, inilah mie goreng yang paling baik. So, nampak kan? So, kalau tanya saya mana satu model, satu negara, jawapan saya tak ada. Satu lagi, nak tanya mengapa gunakan perkataan liberal, sedangkan liberal ni sudah tahu bila nampak saya liberal, ramai cakap orang lain daripada Isma, daripada saya sendiri, daripada Isma, tapi daripada saya sendiri, daripada orang awam lah. Bila nampak perkataan liberal ni memang benda ni memang bebas je. So kenapa gunakan perkataan liberal instead of kita guna perkataan lebih harmoni, contohnya sebab kita kena berkata yang benar walaupun pahit. dia akan macam nampak dan segala tomahan dan kutukan yang diberi adalah sunnah dalam perjuangan. Okey. Belakang pada satu ya. So saya ajukan dua soalan. Saya betulkan sikit lah penggunaan teori. Teori tu adalah satu benda yang kita tahu tapi tak pasti lagi. Dia berbeza dengan fakta. Jadi sekiranya kita mengatakan akhirat dan Allah isi teori, kita akan salah kemungkinan. Mungkin salah guna bahasa, mungkin teknologi. Saya ada soalan satu. Terima kasih tapi saya tak setuju. Betul. Terminologi. Soalan pertama saya, dari sistem moral. Saya sambung di soalan ini. Tolong nyatakan saya sistem moral mana yang abang rasa negara yang menggunakan sistem liberal ni, dia ada sistem moral yang sangat super. Tidak kira lah dia moralnya adalah intinya adalah Islam ataupun Kristian ataupun apa saja. Tak ada. Dalam negara sekarang tak ada. Kalau tanya saya sistem moral mana yang paling baik, saya akan kata akhlak yang paling baik tunjuk kali Rasulullah. So aku nak cari model zaman sekarang. Sistem moral mana? Sekiranya kita mengatakan sistem Sistem moral yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang diamalkan pada zaman maksud saya sistem tu daripada sistem pendidikannya, dari keseluruhan sistem. Jadi kalau negara liberal tu dikatakan maju dan sebagainya, tolong berikan saya satu contoh. Dan saya ada satu soalan lagi. Saya jawab itu dulu boleh tak? Saya dah jawab tadi. Saya kata sistem yang saya nak ikut adalah apa yang disebut sebagai sistem akhlak yang disebut dalam Al-Quran. Sistem akhlak yang Rasulullah bawa. So itu campur baur lah. Jadi itu bukan sistem liberal. Itu bukan liberal. Okey, so kita berbeza pandangan. Okey, saya dapat jawapan. Yang kedua, betul tadi perbincangan lalu di awal kan. Saya akan bawa ke semua penonton turun bumi. Tolong jelaskan liberal dalam konteks Malaysia ke mana hala tujuannya dan di mana hubungan kita sebagai orang Islam di Malaysia. Ke mana hala tujunya? Hala tujunya bagi saya adalah kepada satu environment dalam negara yang mana kita bebas untuk buat sesuatu perkara sebab kita rasa kita nak buat benda tu. Bukannya sebab kita dipaksa untuk buat sesuatu perkara. So itu
the picture. Kalau begitu, adakah sesiapa orang yang beragama Islam di Malaysia ni terasa terpaksa untuk beragama Islam? Mungkin orang sebenarnya orang Kristian tapi dia terpaksa untuk mengikuti agama Islam. Sekarang? Ya, dia. Oh, saya tak tahu seorang lain. Saya tak tahu seorang lain. Sebab tak ada isu sebetulnya. Jadi, itu perbincangan saya. Sekiranya liberal ni dapat dijelaskan secara akademik dan dapat sampaikan secara simple kepada masyarakat. Okey lah, kalau why don't we turn it the other way around? Sebab ia tak adil tau bila when you ask me a question for me to be very specific, why don't you tell me what is it that you believe to be the ideal system? Yes, the ideal system bagi saya berani dengan sistem Islam. Explain sikit, okey macam mana? Sistem Islam, walaupun saya berani katakan Malaysia ni bukan yang totally Islamic state, tapi sistem dalam Islam, sistem ini tidak ada beza dengan sistem, kita kata liberal. Kita nak explain Islam tu kan? Islam tak ada monopoli. Undang-undang kita sanjung. Islam ada semua itu, tapi Islam ada satu benda yang liberal tak ada. Akidah tauhid. Saya jelaskan. Tadi dah bagi tahu dah kan? Saya baru kata tadi bahawa dalam sistem liberal boleh ada akidah tauhid. Yes, boleh ada, tapi bukannya akar ni, betul. Bukan daripada Islam, pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi akidah tauhid bersumber daripada mana? Ya. Habis kalau saya kata dalam sistem liberal boleh ada akidah tauhid. So benda tu nak datang kepada mana? Dari Islam lah kan? Ya, jadi bolehkah kita panggil itu Islam dan bolehkah kita panggil itu liberal? Yes. Asal tak boleh? Sebab kita dah berpegang dengan Al-Quran Sunnah, jadi itulah Islam. Jadi sama dengan saudara saya, kenapa kita menggunakan perkataan liberal? Sedangkan kita melaksanakan Kalau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah bukan Islam, apa? Susah. kalau berpegang dengan Al-Quran Sunnah, itu bukannya liberal. Bukan liberal. Ya, jadi itulah Islam. Jadi kalau kita boleh memberikan jawapan tadi dengan saudara saya, akhirnya liberal ini terlampau besar. Kenapa tidak di hadapan Saya tak dengar. Bagi. Dari sini? Saya sekiranya benar, liberal ini terlampau susah. Padahal intinya saya dengar memang banyak yang bagus. Saya tak nafikan, ada yang bagus, ada yang bagus. Jadi kenapa tidak dihadapkan sahaja sistem Islam? Apa yang daripada apa yang saya sebut tadi, ada tak apa-apa yang bertentangan dengan Islam? Okay. Ha? Ada. Yang mana tu? Kebebasan manusia. So okay. Itu sebab you are saying that kebebasan itu ialah Bagi. menolak agama. Saya kata kebebasan itu ialah kebebasan untuk memilih agama. So saya tak nampak apa yang bertentangan dengan Islam di situ. Jadi kalau kita memilih agama, memilih Islam, harus subscribe sistem Islam. Ya. Kita tidak boleh memilih akidah Islam. Ya. Saya belum. Okey. Sesi ke-6. Kita lagi. Okey, dia ni. Saya dah banyak kali dengar orang kata bahawa kita kena yakin kepada Islam, kembali kepada Islam. Dan bila saya juga banyak kali dengar orang kata bila define liberalism ni dia terlalu terawang-awang, tak tahu apa ni. Tapi sebenarnya bila kita cakap tentang konsep, dia memang satu benda yang overarching. Dia memang sifatnya ialah sifat yang theoretical. So bila dan when you are pushed to explain Islam tu apa? So macam mana kita nak pastikan bahawa to tell me what is an Islamic education system? Tell me what is an Islamic transportation system. Tell me what is an Islamic rules for. Nampak? Bila push to the details, you do not have the answer either. Sebab bila nak define, you need to sit down and discuss the specific issues. Tak boleh nak buat secara umum sangat, inilah Islam. Tak boleh gitu. Sama seperti mana? Bila tanya apakah yang dimaksudkan dengan liberal, saya bagi dah prinsip tadi. Nampak? Saya dah bagi dah prinsip tadi. So dalam kita nak melaksanakan dalam sesebuah negara, bila kita nak melaksanakan dalam sesebuah negara, pentadbiran negara, of course it needs further definition. So
So kalau sekiranya kita nak cakap mengenai the specific issues, next time buat Usrah, jom kita sembang apa dia sistem pendidikan yang sepatutnya, apa dia sistem kesihatan yang sepatutnya. Liberal pun tak bawa option. Macam mana? Liberal side pun tak bagi option. Apa sistem kesihatan yang sepatutnya, apa sistem pendidikan yang sepatutnya. Saya rasa that is a very broad generalization, and please do not make generalization based on your ignorance. Sebab you have not read the liberal punya view. Go to the internet, tanya, just tanya Syekh Google Al-Hajj. Apakah yang dimaksudkan, what is a liberal healthcare system? So saya datang untuk explain apa fahaman secara umum. You are asking me to explain the details of it. So I'm saying, if you want to learn the details of it, then it has to be a different session. Sebab dia akan jadi benda yang panjang. Okay. Make it short. Okay, sebenarnya Tuan Haji. Anak Tu belakang mana seorang ni? Dia belakang tu. Yang mana belakang mana ni? ada dia bagi hak nak nanti. Anak nak kompeti di Dinas Komisi. Yang pertama, anak tadi pasal TPPA. Jadi kalau kita sebagai liberal, kalau kita buka untuk bawah untuk nak buat sekolah sebagai itu kan. Jadi di situ akan menyebabkan kontraktor dalam negara dia akan tak dapat projek sebab dia orang punya dana yang kecil berbanding yang sana dana yang besar kan. Bukan dari situ dia akan jadi eksploitasi secara otomatik lah. Kalau kita menghalang pula dalam maksud tak boleh masuk keluar, akan di situ akan ternapi lah semangat liberal itu kan. Yang kedua, GST kalau Islam ambil duit daripada orang kaya, dia beri kepada orang miskin. Tapi GST dia ambil pada semua. Jadi macam tak Islami, dia beri kepada Islam. Dan nampak macam sosialis lebih Islamik lah. Komen ni tu. Sekali tak? Yang tadi apa? Free market sekat peniaga kecil, kemudian secondly ialah GST kena semua. Siapa tadi? Siapa kat belakang? Fauzi ke? Fauzi apa Fauzi? Nak kumpul ya. Fauzi, kemudiannya Bani, kemudian jawab, conclude sekali. Fauzi dulu, Fauzi. Okey, ringkas saya pun nak dapat stand liberal stand hukum lah. Dalam wacana senarian satu hujah yang masa tu cakap apabila kita ambil kajian macam kita ada perniagaan ada dua dan orang lain interfere atas alasan syar'i, so dia menafikan konsep liberal tu. Jadi Wan Jin cakap liberal is sebuah konsep is sebuah perkasa putih. Adakah kalau dia kata putih, kalau ada satu kerangka Islam yang mengepung dia, adakah dia itu saya spesifikkan kepada agama, adakah kerangka itu perlu dibuang untuk nak kekalkan liberal tu, ataupun kerangka itu boleh diletakkan? Sebab saya rasa kerangka agama tu untuk kita punya wakil ni perlulah, sebab dia kita semua orang Melayu lah kan. Saya rasa Okey. Balik last. Liberal ni dia cuma kuasa untuk memilih ke atau termasuk dia kuasa untuk mempengaruhi? Alright, minta bantu tolong conclude sekali. Okay. Free market sekat peniaga kecil, bukan free market, TPPA akan menyebabkan peniaga-peniaga kecil tak boleh buat bisnes sebab tak ada modal. Saya rasa again ada satu false assumption kat situ, yang mana the assumption is local businessmen are weak. Peniaga di Malaysia tak boleh nak provide quality. Bagi saya itu satu benda yang agak kurang tepat, sebab ramai juga peniaga di Malaysia yang boleh provide the same quality, if not better quality than foreign providers. Dan kalau at the end of the day, it's about choice. Kita kena
ingat balik, saya sebut awal tadi bahawa the liberal principle dia menghormati hak individu untuk buat pilihan. So dalam kita nak beli barang, kenapa kita sebagai pihak ketiga yang tak terlibat dalam transaksi antara pembeli dengan penjual tadi, tiba-tiba kata kalau kau nak beli sistem sekolah, nak beli pendidikan, nak beli air, nak beli apa, kena beli daripada local provider saja. Kalau orang ni nak beli benda mesti, kenapa tak boleh? Apa hak kita untuk kata kat dia, dia boleh beli yang ni, dia tak boleh beli yang ni? Kalau dia nak beli, itu hak dia. Dan bagi saya adalah tidak tepat from a moral point of view untuk pihak ketiga tiba-tiba masuk dan kata bahawa benda ni orang ni dia, kita boleh beli pada orang ni saja. Tadi kita baru cakap mengenai pentingnya untuk menghapuskan monopoli, pentingnya menghapuskan corruption, tak ada kronisme dan sebagainya. Adanya kuasa untuk menentukan siapa yang boleh jual, siapa tak boleh jual. Inilah sumber-sumber yang boleh menjurus ke arah monopoli dan kronisme dan corruption. So, first kali jangan kita assume bahawa the local businessman tak boleh nak compete. Kita banyak produk yang boleh compete dengan the foreign market. Dan contoh yang senang, kalau tadi bagi contoh sekolah kan, kalau datang satu sekolah daripada Sweden kata, nak buka cawangan kat Malaysia, dengan satu sekolah yang ada kat Malaysia yang offer benda dalam konteks Malaysia, saya personally saya akan pilih sekolah Malaysia sebab dia lebih faham konteks Malaysia. Tapi walaupun saya pilih member, saya tak ada hak untuk kata bahawa dia tak boleh pergi ke sekolah lain. Nampak? Apa hak saya untuk halang dia? So itu my quick answer. Si Tamizi suruh berhenti ni. GST kena semua orang. Dan tak Islamik. Cukai dia again biasanya the libertarian point of view, dia akan tengok dari segi moral. Cukai ni ialah paksaan. Kalau kita betul-betul nak ambil harta orang dengan cara paksa, kalau kita betul-betul nak ambil harta orang dengan cara paksa, ni darurat lah, terpaksa ambil untuk membiayai kos kerajaan, maka bagi saya adalah lebih sesuai untuk kita ambil apabila orang spend, rather than kita ambil apabila dia berusaha dan dapat gaji. So consumption tax on spending bagi saya adalah lebih adil dan lebih baik dari segi moral dia berbanding dengan income tax. Dan income tax is punishing you for earning more, punishing success. So kalau betul-betul terpaksa ambil pun ambil lah waktu dia spend. Jangan ambil bila dia bersusah payah bekerja, tiba-tiba kena income tax. So itu very quick answer about consumption tax. Tapi of course dua-dua kena rendah lah. Okay? Perlukah buang agama? Siapa tanya dia ada kerangka agama kat dia, perlu ke tak buang? Tak perlu buang. The liberal perspective allows for religious views to guide system kalau itu yang dipilih oleh rakyat. Yang tak boleh ni ialah pihak satu lagi yang kata bahawa saya dominate pandangan, inilah dia pandangan yang benar, maka inilah saja sistem yang boleh diamalkan dalam negara. Do you see the room for abuse there? Dalam sistem yang lebih liberal, dalam sistem yang berteraskan fahaman liberalisme, dia akan kata kalau orang pilih bahawa inilah dia kerangka dia, dan that's the system you have. So saya tak nampak keperluan untuk buang kalau itu yang dipilih oleh rakyat secara majoriti. Nampak okey ke? Boleh tak? Ini kita boleh sembang ke depan ni. Apa dah lah kan liberal tak boleh baca ni. Mempengaruhi boleh mempengaruhi atau ya. Okey. Saya akan jawab dengan pandangan yang lebih general daripada itu. Hanya dalam sebuah sistem yang liberal membolehkan berlakunya perbincangan yang macam ni. Dalam sistem yang tidak liberal, dia akan kata perbincangan ni bertentangan dengan syarak, maka jangan datang. Perbincangan ni sesat, maka jangan datang. Perbincangan ni tidak dipersetujui oleh universiti, maka tutup lampu. Ni pun nak tutup lampu payah. So dalam sistem yang tidak liberal, maka tidak akan berlaku percambahan idea. Sebab ada satu kuasa ke atas yang diktir apa orang lain boleh kata. Dalam sistem yang tidak liberal, dia akan kata bahawa
inilah dia fahaman kita, inilah dia jalan kita, jalan kebenaran yang tepat satu-satunya, dan tak boleh dengar pandangan lain. So itu tidak liberal. Dia tidak membuka ruang untuk kita belajar. So adakah dalam sistem liberal termasuk kebolehan untuk mempengaruhi orang lain? Yes. Dalam sistem liberal sahajalah yang akan membolehkan either seorang pendakwa ataupun seorang ahli gerakan Islam menjalankan kerja dia untuk mempengaruhi masyarakat. Sistem yang tidak liberal tidak akan membenarkan perkara tersebut berlaku. Okey. Sampai so, saya rasa sampai itu lama ni. Dia sekali lagi saya ulang apa yang saya sebut peringkat awal tadi. This is only the first discussion, dan dalam kelas pencerahan saya harap kelas pencerahan akan buat lagi sesi-sesi selepas ni. Dan disebabkan this is the first discussion dan topiknya amat general. Topik ialah memahami liberalisme, maka banyak benda-benda yang macam ditimbulkan tadi yang berbentuk detail, yang perlukan perbincangan lain yang lebih mendalam. Sebab kalau saya jawab secara umum, dia jadi superficial lah, dia jadi theoretical, berawang-awang. Sedangkan dia bila tanya pasal pendidikan, tanya pasal kesihatan, tanya pasal kewangan, tanya pasal banking, tanya pasal hutang, dan segala-gala ini, dia perlukan perbincangan yang lebih mendalam supaya kita boleh cover betul. Dan saya tak pernah mengaku bahawa saya tahu semua benda. Yang spesifik tanya tadi tu memang confirm saya tak tahu jawapan dia, so orang lain lebih pakar. Tapi benda-benda yang kalau nak tahu dengan lebih mendalam, then I think visit our website ideas.org.my. Lawati juga website kumpulan-kumpulan lain seperti ada satu institut namanya Cato Institute, cato.org. Cato Institute, banyak benda detail pasal polisi kat situ, dan banyak lagi lah. Tetapi yang pentingnya ialah we must continue the learning process, dan dalam the journey to learn there will be lots of questions yang kita boleh tanya, banyak perbezaan pandangan yang perlu kita hormati. Dan saya harap dalam keterbukaan kita berbincang ni, jangan sampai kita kata bahawa macam mana, jangan kita try to impose our ideas. So walaupun saya cakap macam ni, tapi saya boleh terima kalau sekiranya ada perbezaan pandangan, sebab that's the nature of mankind. Kalau semua sama pandangan, itu komunis, bukan liberal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sosialis. Okay, terima kasih kepada Encik Wan Saiful Wanjan atas pembentangan mengenai tajuk memahami liberalisme. Sini saya ada pengumuman. Kita di kelas pencerahan kita akan adakan siri-siri seterusnya. Antaranya ialah pada dia akan diteruskan setiap hari Rabu malam. Tempatnya di sini. Selagi mana tak dihalau atau tak di apa-apalah. Untuk minggu hadapan 5 bulan 3 kita menyambut Encik Mustaqim. Dia merupakan penterjemah buku F.A. Hayek, Jalan Perhambaan, dan kita akan bedah buku tersebut. Seterusnya minggu hadapannya 19 bulan 3 kita menjemput Dr. Mazli Malik. Tajuk mengenai Aku Ini Hamba, Tidak Bertuan Tapi Bertuhan. Seterusnya pada hari Rabu malam juga 26 bulan 3 kita menjemput Dr. Aziz Bari. Mengenai tajuk kebebasan individu dalam kerangka perlembagaan, dan juga kita ada satu event khas, iaitu kita menjemput Barun S. Mitra daripada Liberty Institute India. Memang orang dari India lah, tapi boleh cakap bahasa Inggeris lah, jangan risau. Tajuk akan dimaklumkan, tetapi bukan pada tajuk akan dimaklumkan dan tidak dibuat pada Rabu malam. Dia sebab mengikut kesesuaian yang dia datang ke Malaysia, mungkin akan dibuat pada 21 bulan 3, iaitu hari Jumaat dan Jumaat petang. Dan kita akan maklumkan semula lah. Boleh follow kami di Facebook kelas pencerahan. Saya rasa setakat ini saja kelas kita pada malam ini. Terima kasih kerana sudi datang dan